Gelombang perpaduan disemarak, darjat rakyat diangkat. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin agar tidak menggunakan pentas ceramah politik untuk memaki hamun parti lawan. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata pentas politik seharusnya digunakan untuk menjelaskan isu dasar dan polisi selain melontarkan kritikan membina bagi memajukan rakyat dan negara. Saya cakap kedah sikit-sikit tapi bukan kedah kasar macam tu. Tapi jangan maki hamun. Saya dengar ceramah Muhyiddin, kata Anwar khianat, Anwar bodoh. Tan Sri Mahyadin cakap PM bodoh, dulu dia kata PM tepi. Sekarang saya tengah. Jadi saya nak nasihatkan, jangan sombong sangat. Dia bagi kritik tak apa, takkan saya buat semua betul. Boleh bagi pandangan tapi jangan cakap bodoh penipu. Katanya ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan madani di Dataran Anak Muda Petaling Jaya Ahad lalu. Menurut Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan itu, setiap penghinaan yang dihamburkan terhadapnya akan dijawab dengan fakta dan bukan mengikut gaya pembangkang. Bukan setakat Mahyadin, Anwar dengan tegas mengingatkan calon-calon pilihan raya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional agar memegang amanah setelah mendapat jawatan sebagai wakil rakyat. Saya nak bagi ingatan selagi saya ada mandat dan saya pohon saudara-saudara bagi sokongan supaya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang bertanding di Selangor semua calon dengan peringatan sama. Pegang jawatan, pegang amanah. Kalau sia-siakan amanah, gunakan kuasa untuk rompak kekayaan rakyat, saya akan terajang dia masuk lokap dan masuk penjara. Bilik saya di Sungai Buloh masih kosong. Ini bukan kasar, ini peringatan. Tegasnya yang turut memberi alasan di sebalik peringatannya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru warga Selangor agar mengambil iktibar kepimpinan Perikatan Nasional PN yang bukan hanya tidak mampu mentadbir kerajaan negeri tetapi gagal menyaingi rekod cemerlang negeri di tadbir kerajaan perpaduan. Perdana Menteri mengingatkan rakyat negeri itu supaya tidak mensia-siakan undi mereka pada 12 Ogos ini dan menggunakan pentas pilihan raya negeri sebagai medan menyelamatkan negeri daripada kerosakan daripada golongan tidak tahu mentadbir. Kita juga masih ingat ada seorang bekas Perdana Menteri yang pernah membelanjakan sebanyak lebih 30 juta ringgit hanya untuk mengubah suai kediaman rasmi di saat rakyat berkelut dengan serangan serta ancaman COVID-19. Ini bukan prihatin, jauh sekali menyumbang kepada peningkatan darjat hidup rakyat. Gelombang perpaduan mesti menang dan terus menyemarak, katanya menerusi catatannya di Facebook. Dalam memastikan darjat rakyat diangkat, Anwar dan pasukan dengan gigih meyakinkan para pelabur untuk terus mempercayai kekuatan dan kekentalan kerajaan perpaduan madani dalam membina negara. Anwar dalam satu kenyataan semalam berkata syarikat semikonduktor Infineon Technologies, Infineon AG, mengambil keputusan membuat pelaburan tambahan 5 bilion euro, kira-kira 25 bilion ringgit baru-baru ini selepas diyakinkan tentang keutuhan kerajaan perpaduan pimpinan beliau. Beliau mendedahkan syarikat dari Jerman itu telah menyuarakan kebimbangan berhubung ketidakstabilan politik negara ketika hendak membuat pelaburan tambahan berkenaan. Saya kata insya-Allah 5 tahun tanpa gangguan. Kita terangkan tentang dasar ekonomi, kita jelaskan tentang konsep milisia madani. Mereka berpuas hati alhamdulillah, katanya. Pada masa yang sama, Anwar berkata syarikat berkenaan turut menyuarakan kerisauannya dan meminta kepastian tentang kewujudan puak pelampau agama dan bangsa di dalam negara. Dia bimbang takut golongan ini menang. Saya kata tak menang insya-Allah. Bila jawab begitu, Infineon bawa ke mesyuarat 5 hari yang lalu di Jerman, katanya. Khamis lepas, Infineon mengumumkan perancangan untuk meningkatkan kemudahannya di Kulim, Kedah bagi membina loji fabrikasi kuasa silikon karbid SiC 200mm terbesar di dunia dengan pelaburan tambahan sebanyak 5 bilion euro bagi tempoh 5 tahun akan datang. Itulah hasilnya apabila negara ditadbir urus oleh mereka yang selayaknya, tidak mementingkan ahli keluarga atau kroni serta tidak menyakau duit rakyat. Semoga niat dan usaha kerajaan perpaduan untuk membawa kesejahteraan dan mengangkat darjat hidup rakyat dipermudahkan. Dan semoga negara kita dijauhi daripada segala jenis makhluk perosak yang sedang merancang untuk menjahanamkan negara. Mereka perlu diterajang keluar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.